we will learn further for this topic in Form 5. Okay, which is chapter 5, congruency, enlargement, and combined transformation. Okay. So, how many subtopics involved in this topic? We have congruency, first subtopic 5.1, and then enlargement 5.2, and then combined transformation, that one 5.3. Berapa subtopic? Actually ada combine, okay, 5.3. Transformation 5.3, and then lepas tu you ada banyak sebenarnya sampai 5.4 combine. Tessellation, ada tessellation kat sini. Transformation masuk dalam tessellation kot, sebab dia ada 4 subtopic. So I target 5.1 first week, 5.2 second week, 5.3 third week, 5.4 fourth week, and then last week kita akan buat macam project lah. Okay, kita akan buat based on project. Okay, so kita tengok topik ni lah. Okay, you all can see your textbook as well. Saya banyak guna textbook topik topik baru juga ni. Okay, so sambil tu kita bincang juga. Okay, so tengok kat sini lah. Okay, congruency. Okay, what will you learn? You learn about these 4 topic. Congruency you dah pernah tengok, enlargement dah pernah, combined transformation lambat sikit teacher line slow, Afiq faham ni. Itulah. Sekarang memang line tengah slow sangat bila PDPR ni, sebab semua orang guna internet kan. Tapi saya dulu kat New Zealand, memang best betul lah di New Zealand. Internet dia, semua orang guna pun laju dia, dahsyat, sangat laju. Download movie ke dalam pun memang laju, tak sampai beberapa minit je. Okay, so kita tengok chapter 5. So this topic yang first kita akan belajar pasal congruency. So kalau you dah tahulah congruent ni senang saja. Kita hanya perlu berpegang lah. Contoh nak tengok gambar kan. Okay, so this one, siapa yang orang Terengganu dia balik kampung lah. Okay, so this one kita panggil Terengganu Drawbridge. It's a new landmark for Terengganu in 2009. Okay, kalau you all boleh tengok, dia ada satu sistem lah in this topic which is congruent. Apa maksud congruent? Dia mesti congruent, dia akan sama size, sama bentuk, same size, same shape. And then each of the angle, we can see this one. Okay, each of the angle of each vertices have the same angle. Kat mana-mana pun dia mesti sama angle, and then sama length, same length, okay, same size, same shape. So it is called, we'll call as congruent. Okay, congruent. Okay, what happen if we don't have a congruent shape of the bridge? What happened if we don't have a congruent shape of the bridge? That means we didn't have the same angle, same length, tak sama. So our road also will change kan? Akan berubah lah. So there are so many things in this world have the congruent shape kan? Ada banyak lah. Okay, so referring to the textbook. Okay, observe each of the following diagrams below. What is your observation regarding the size and shape from each pair of the objects shown? So, kalau you tengok kesemua ni macam this one, wow. We have Petronas Twin Tower, the front and rear types of a car. Semua dia akan ada congruency. So, congruent is really important in our real application of the whole life. Yeah? Kita tengok kita punya anggota badan. Okay, tengok anggota badan masing-masing. Ada tak setiap badan kamu ni yang congruent? Cuba tengok. Saya pun tengok dekat handset saya ni. Okay, apa yang congruent dengan your body? Parts of your body. You look at your face kan? See your face on the mirror. Ada tak yang congruent?
bibir semua orang sebelah sengit, sebelah tak sengit. Hidung, sebelah mancung, sebelah penyek. Mata, sebelah kecil, sebelah besar. Okay, kalau saya ada satu part lah tak kongruent dekat pipi saya. Sebelah pipi kecil sikit, sebelah pipi besar sikit. Okay, so look at your parts of your body. Sekecil-kecil badan kita pun ada kongruensi sebenarnya. Kita tengok tangan, sama tak? Sama tak sama? Kaki, apa yang kongruen, apa yang tak kongruen. So, kita bersyukurlah dengan kita punya kejadian yang Allah dah bagi kan. Okay, so tengok lagi. Okay, so the result of my mobilization 1. Ini dalam textbook kamu. Nampak tak screen Okay, show that two congruent polygon have the same measurement for corresponding sides and angles. Okay, mana? Ini. Okay, kalau dalam textbook you kena shade this one. Mesti ada same size and same shape. This one you kena shade lah. So baru dipanggil congruent regardless of the position and arrangement. So kalau you all tengok two pieces of tiles ni, dia susun secara berbeza. It has a different position of arrangement, tapi dia ada same size and shape. Okay. So in your syllabus, we will enhance more on polygon and triangles. Okay. So we will enhance more on polygons and triangles. So two congruent polygons have the same measurement for corresponding sides and angles. So untuk you punya syllabus, kita akan tengok sides and angles. So kat dalam ni you all tengok macam D. D punya D punya angle adalah sama dengan S. Macam C same as P. Kan? Kalau A ni vertex A ni dia sama dengan R. Okay, kalau B dia sama dengan Q. We also look at the length. Macam DC is equals to where? SP, betul tak? And then CB is equal to PQ. And then lastly we have AB which is equals to RQ. So this length and sides are same. Therefore we call it as congruent polygons. But there are certain condition. Mesti ada satu condition. Walaupun dia sama size and angle, it must also have the same size and same shape. Kalaulah angle dengan side dia sama, tapi dia tak sama bentuk, dia tak sama size, dia still bukan congruent lah. Okay? Itu benda dia. So example 1. Okay, determine whether each pair of the following shapes are congruent. Okay, let us see the first one, which is A here. Tengok yang A. Tengok A saja. Okay, A. Kita tengok. Okay, kita ada CA dengan PQ. Kita ada both 12 cm. And then we have AB 5 cm. RP also 5 cm. Okay, but and then we also have Q and C, which have angle 22.6 degree. Okay, agree? But in this situation, we don't have other angles like the first picture of this triangle. And also we don't have the hypotenuse for the first triangle. Alright, so in your syllabus, we need to detect what is the value of the hypotenuse and then what is the value of the angle. Sama ke tidak lah? Kalau tak sama maksud dia it is not congruent. So in example 1, you need to count lah. Okay, so kalau kamu kira this one you akan dapat 13 cm for A. Okay, tapi apa jadi pada ni macam ni kan? Segitiga ni sama ke tidak? Kita kena tengok kat situ. So you tengoklah example 1 tu. Okay, so kira-kira macam solution ni dia sama kalau kita kira lah, sini kita kira both, kita akan dapat sini 13 cm. Dalam textbook kamu tu. So ni kita akan dapat 13. This one pun kita akan dapat 67.4. Okay, so sama shape dia sama. All the size sama sebab dia punya length also the same. Position saja berbeza. Satu dekat atas, satu dekat bawah melepek. Macam tu kan? Itu saja beza. So everything sama. So kita akan panggil these following shape are congruent.
for the first picture. Okay, ambil A. Kita kena kira. Okay, so look at B. So B, this one, we have 10 from F to A, and then we also then have the same thing for U and D. And then for 3 centimeter FE, we also got the same thing for PQ. Kat sini kan, sama kan? Okay, tapi kat sini dia ada 3 centimeter ni, satu salib sini 3. Okay, and then for DC, kalau sini 8, sini akan jadi 5. Okay, so tengok apa yang sama. Kalau kat sini 10, sini 3. Okay, kalau TS, kita panggil 3 lah. So 3 plus 4, here we got 7 centimeter. So is this first, for B, this one shape are congruent or not? We call it not congruent because UP is 7 centimeter and AB we got 8 centimeter. The length is not the same. So therefore, we conclude that for B, these following shape are not congruent. Tak sama. So kita kata UP not same as AB. Tak sama. So not congruent. Okay, for B. Right? So we look at for C. Okay, we look for C, this one. Sama sini 8, sini pun 8. Okay, and then kita ada 7, 9 sama. So sini 8 double. So sini pun 8. Okay, apa lagi kan? Okay, ni congruent ke tak? Ni kalau kita kira 90, 90, 83, sini pun 97 juga. Angle dia kan? Tengok macam sama je kan? Okay, so C ni kita akan panggil dia both angles and sides are the same, so therefore we call these shapes are congruent. Okay, and then for the last one, we do have 8 here, 8 juga. This one pun 8. Okay, but we have this one 50. Okay, kalau dia punya panjang dia sama, what happen here? Kalau this one 70, this one also 70 degree kan? So we want to look for answer for angle at C. So the total of the angle is 180 kan? So 180 degree minus 140, therefore we got 40 degree left at C. Okay, so this one 40 degree, this one 50 degree. So we concluded that the angle for ACB is not equals to the angle of RPQ. Betul eh? So RPQ. Okay, so kita akan cakap kat situ dia akan jadi not congruent. Not congruent. Sebab dia tak sama degree lah. Okay. So dia beri kat situ betul jawapan dia. Tak sama. Kita dah kira tengok tadi. Alright, so look at self-practice 5.1a. This one. You dah boleh apa? Ambil buku. Mana buku you tu? Boleh buat. Sambil-sambil ni buat sekali lah. Okay, 5.1a, determine whether each pair of the following shapes are congruent. Tengok, sama ke tidak? Saya nak panggil orang. Siapa ada? 22 orang. Mana lagi 6 orang ni? Siapa yang tak hadir ni? Okay, who can tell me the first answer? Okay, let's say 1 Julianis. What do you think of the 1A, 1 Julianis? Unmute 1 Julianis. Yes, Please teacher, yes, teacher. start practice 1A, number 1. Congruent, teacher. Congruent kan? Okay, bagus. So, it is congruent. So, ada 8. Kita kena tengok betul-betul lah. 15 sama. 10, 5. Betul. 1. Okay, tapi ada 1 cm tu. Tengok. Oh, betul lah. Sebab kat sini 8 cm. Kan? Lepas tu dia ada 7 cm. And then dia punya tiang tu pun 1 cm. So, congruent. Okay, good. Alright, next, Amir Ishraq. What do you think for 1B, Amir Ishraq? Amir Ishraq, Amir Ishraq. Amir Ishraq. For B, kita kena cari angle sini kan? Cuba cari dulu.
180 minus 120, 60. 60 minus 25. This one you get how many? Is it 45? This one? 45 ke? Betul kan? 35. 55 kan? 35 je. 35. 35. Okay, ambil Ishraq. Congruent or not congruent? Ambil Ishraq. Unmute. Amir Ishraq. Are you at the class? Amir Ishraq. So, Amir Ishraq tak jawab dia. Tahu dia ada ke tak? Okay, for B adalah not congruent. Simple as that. Okay, C. Next, apa saya nak panggil? Dia tahu Amir Ishraq dia tak jawab. Okay, Harith. Harith. Okay, apa ni? Nampak tak? Position ni dia macam terbalik. If you still remember, kita ada ni, kita panggil apa Trapezium. Trapezium. Trapezium apa jadi pada ni. Kalau you ada garis selari kita panggil parallel lines. What happened to the opposite angle? Kita akan dapat apa? Hasil tambah 180 kan? Betul tak? Okay, so kita cuba cari what is the value of x in this case. 180 minus 67. Berapa dapat? 133. 133. 113. 113. 113. Okay, so Harith, what do you think of this shape? Congruent. Congruent. Okay, good. Okay, so it is congruent as we have the same length and same size. Okay, lastly for D, siapa saya nak panggil? Lisa Suraya. Not congruent. Lisa. Congruent? Not congruent. Not congruent. Okay, this one nampaklah jelas kan? 6 and so ni not congruent. Okay. Okay, so we move on. Number 2, determine pairs of congruent shapes in the diagram below. Okay, ni saya nak panggil siapa? Sebenarnya saya tengok siapa kat dalam list ni. Irdina binti Fauzi. Nur Irdina. Yes, teacher. Determine the pairs of congruent shape. Kita cari mana yang sama. Susah soalan ni. Kamu rasa saya dah nampak lah. B dengan E. B dengan E kan? Ada lain tak? Lain macam tak ada je. Saya rasa betul juga B dengan E tu. Okay, so jawapan dia B dengan E. A dengan F. A dengan F. A dengan F. Kita tengok dulu. A dengan F sama tak? Masih sama kan? Sama. A dengan F. So A and F. Alright. So move on. Okay, what are the characteristic of the triangle congruency? Sekarang ni you punya syllabus dia akan fokus more on triangle. Okay? So two congruent triangles have equal corresponding to size and angle. Can we say that two triangles are congruent if we compare only point of the corresponding side and angle? Soalan dia. Boleh tak kalau kita just compare side and angle saja? Adakah dia congruent? Ni soalan dia. Okay, so dia ada buat aktiviti ni. Okay, come to this one, property lah. Okay, so kalau you ada two pictures, you can compare. These pictures, actually the same pictures lah. Okay, these pictures kita boleh compare. It has same side, side, sama sebab dia jadi formula dia ada 3 huruf lah. Formula you pakai triangle.
So the first one kita compare dengan side. Macam ni AB, PR, PQ, BC plus PR. Second one kita compare side. Maksudnya side angle side yang kita boleh compare yang sama. Jadi kita boleh nampak these two triangles, we can compare based on side angle side. Ada 3 benda lah. Angle side angle side, angle side. Okay, dia ada 6 properties yang kita boleh cerita. Kita nak compare yang mana. Okay. So, kalau side okay. Kalau side angle side kita comparekan side AB same as side PQ atau side AC same as side PR, and then angle BAC equals to angle QPR and so on lah. Okay, kalau side angle A sama dengan angle P, macam ni kan, BAC QPR, and then side dia kita cari yang sama, AC sama dengan PR, and then angle lagi sekali and so on. Macam ni angle side dia compare lah. Angle A sama dengan P, angle C sama dengan R, and then side BC same as side QR. And then angle, okay, compare all the angles inside of both triangles, and then side angle, okay, compare two sides of two angles, and then one angle for two triangles. Okay, so dia ada banyak formula tu. Okay, so example 2. Determine whether each pair of the following triangles satisfy the properties of triangle congruency. So kita ada berapa banyak properties tu? How many properties that we do have just now? Kita ada berapa tadi? Berapa? 6 kan? Ada 6. Sedang je lah. Side AA, ASA. Jadi macam carut pula kan? Apa lagi? Yes. AAA. Dia ada 6 properties. So justify your answer. So dia tengok kat sini lah. So yang A walaupun ada same length and also same angles. Okay, but this one dia punya the remaining sides and angle are different in measurement. So the areas are different. So area pun tak sama lah dalam kes ni. Sebabnya walaupun ni sama tapi kat sini lain. Ni lain kan. So dia punya angle pun lain. Tak boleh. Dia tak boleh terus compare. So you side angle and angle cannot be used. Ni highlight. Cannot be used. To determine two triangles are congruent except the area of the triangle are the same. Kalau area tak sama tak boleh lah. So dia kena tepati congruent punya hint tadi, same size and then same shape kan. For B, have, kalau kat sini obvious sangat lah, dia kata apa, dia punya length dah lah tak sama. So kita compare dengan dia punya angle, 53.1 sama, 36.9 sama. Tapi kat sini kita nak compare angle. So itulah dia buat angle tapi side dia tak sama. So tak boleh sebab dia kata both triangles have 3 corresponding angles of the same measurement. All the corresponding sides are different in measurement. This side sama, tak boleh jugalah. Okay. So example 3, the diagram below shows two congruent triangle. Okay, it is given that the triangle congruent rule used to determine both triangles are congruent is angle side angle. Complete the table below angle side angle. Jadi dia pun buatlah triangle dia yang sama adalah ACB. So ni ACB sama dengan so kalau side yang sama, kita pun cari side yang sama. Of course lah CB sama dengan EF. So sini. CB sama dengan EF yang then angle dia, angle ABC equals to angle GEF. Okay. And then for others as well. Kita boleh comparekan juga dengan angle yang first kita ada ACB. ACB macam tadi lah soalan tadi. Okay, side yang kita boleh compare yang sama, kita boleh ambil AC sama dengan GF. So AC yang maksudnya yang dia calitkan dua ni. Dia compare yang kat belah sini pun boleh. Okay. Angle dia, angle BAC yang double ni lah. Tadi yang first picture dia compare yang dia take apa ni double angle ni.
Bukan dia. Okay. Okay, so kita tengok next example 4. Okay, the diagram below shows a triangle EFG. Okay, so sekarang kita ada EFG. It is given that another triangle KLM has the same shape and size with triangle EFG. Sama lah KLM. So dia suruh lukis. State the triangle congruent rule used to determine if both triangles are congruent. Jadi yang A, dia suruh lukis. Jadi kamu kena lukis based on property yang diberi lah. Jadi yang A ni, angle of EFG equals to angle of KML. So lukis kat mana yang sama tu. Okay, so dia lukis. So cari. So there are two corresponding angles and one corresponding side that does not lie between two angles are given. Therefore, the triangle congruent rule is angle side. So buatlah apa yang disuruh. Kalau tiga ni sama side, nombor yang B ni kan sama. Three corresponding sides are given, therefore the angle congruent is side. Okay, yang seterusnya kita ada side angle side. So dia beri dalam soalan lah, side angle side. So lukis based on the properties given yang dia nak. Okay, jadi sebenarnya dia kalau kamu fikir logik pun sama je. Asalkan kita tahu formula dia, huruf S, AS and so on tu lah. Okay, to look at 5.1b, the diagram below shows two triangles, PQR and XYZ. It is given that both triangles are congruent. If PQ equals to, yang ni kita buat calik. Kita buat calik dia. So PQ satu calik equals to XY satu calik. State the other characteristic involved if each of the following is used, side, angle, side. So the first one dia dah bagi side. Yang mana side yang sama? Kita ada PQ equals to XY. Okay. So you determine the other two. Ni baru side. Kita cari yang angle, lepas tu kita cari lagi side properties. Apa yang sama lah. Itu tugasan dia. Kamu kena tengok yang mana yang sama. Kita boleh buat yang mana yang sama lah. Asalkan kita tulis saja property tu So kita tengok 5.1b. Siapa pula ni depan ni? Kita cari apa yang sama So kamu cari apa yang sama, yang angle mana yang kamu nak tulis dengan side yang mana yang kamu tulis. So saya nak panggil Nurin Kristina. Depan Nurin saya nak panggil Zeti. Okay, Nurin Kristina. Ada tak Nurin Kristina? Ada, teacher. Okay. Okay, what do you think of 1A angle? Apa yang sama? Angle. Angle apa sama dengan apa? Sebab gambar ni macam sebelah belah sana. Sebelah belah situ dia macam ni je lah. Angle QPR dengan angle YXZ. Maksudnya QPR. Oh QPR, sorry saya label yang salah. Okay, sekejap saya padam. QPR Okay, so QPR sini. Lepas tu YXZ sini Okay, so kita kata angle QPR equal to angle YXZ. Setuju tak? Boleh tak macam tu? Boleh lah kan? Okay, another one. Side dia mana yang sama? Side PQ dengan PQ dah ada lah. Soalan dia dah bagi. salah. PR dengan PR XZ. kali 2 lah. Dengan XZ. So kita pun buat PR equals to XZ. Kita akan buat macam tu. Okay.
So another one, Zeti. I want to call Zeti. Zeti. Yes, teacher. Okay, Zeti. Okay, Zeti, you nak kena bagi side angle. So side pertama dah ada. Itu dia punya jawapan tadi tu. So you bagi yang kedua. Side ni for B Dah ada PQ equals to. Kita bagi side. Lepas tu kita bagi angle. Okay, apa side lain yang sama? PR is equals to YZ. PR equals to YZ. Sama tak? PR sama tak dengan YZ? Exact. Exact. Tak sama. Okay, so kita panggil PR equals to exact. Okay, so kita ambil PR equals to exact. Okay, another one, angle. QR equals to YZ. Q, right? Side dah, angle. Tadi side, Angle P. dah bagi side tau. Side yang kedua you dah bagi, so yang last kali cari angle tak? Angle? Angle PRQ Angle PRQ equals to angle XZY. XZY. Sama ke? Sama je kan? Betul tak? Angle XZY. Okay, betul lah. So ni cara untuk kamu tulis. So kalau you tengok, kalau jawapan belakang tu you compare your answer, it could be anything lah. Boleh buat lagi. Dia ada banyak. Okay, the diagram on the right shows a triangle ABC. It is given that another triangle PQR is congruent with triangle AB. State the triangle congruence rule involved if. Yang ni senang je lah. Kalau semua ni sama-sama, apa rules utama dia? Properties kan? Ada 3 tadi kan? Apa nama dia? Side. Side. This one, side, angle. Angle, side. Okay, so boleh side angle. Ada ke side angle? Sebab jawapan dia ni, nanti you all check jawapan yang dia beri adalah angle, side angle. Is there any difference? SAA or ASA? Ada difference tak? Can somebody check? Let's check. Ada any different tak? Side angle. Ada any different tak? Side angle dengan angle side angle. Dia tak ada dalam properties tu Side angle tak ada dalam listing properties, tapi yang ni ada. Soalan dia, boleh tak kalau saya buat SAA? Nanti kamu cari boleh? Cari Fine, baik. Okay, so tu 5.1B lah. So look at 5.1C lah. Solve problem involving congruency. Okay, so example 5. Kita tengok example 5. Okay. The diagram on the right shows an isosceles triangle PQR where PR equals to RQ. Okay, sama panjang. Okay, so saya tick satu. A and B are the midpoints of the sides PR and QR respectively. Show that triangles PBR and QAR are congruent. Okay, so the solution is on the diagram left. So PQ is equals to QR. So PQ is equals to.
Oh, sebab dia buat macam ni kan. So PQ is equals to QR. Isosceles pun kan. Isosceles sama panjang tu lah. Okay, and then degree angle of PRB equals to angle of QRA. Oh, betul lah sama. And then BR equals to AR. Okay, so dia nak tunjukkan lah betul tak maksudnya dalam triangle ini so that triangle PBR and QAR. Okay. So sebenarnya dia nak cakap angle PBR. So yang pertama ada dua triangle. Ni triangle pertama. Triangle 1. Okay, and then another one is triangle 2. So this one triangle 2 iaitu QAR. So QAR. Sini. So dia nak buktikan is PBR and QAR are congruent. So dia pun cari based on the sides and then based on the angle. So dia kata dia use property of side, angle, side, and then therefore the triangle PBR and QR are congruent. So untuk triangle you kena cari based on the properties. Ada 6 tu kamu cari. Application and career. In the field of engineering, who likes engineering? Who likes to take part in engineering? Ni selalu kita panggil jurubina. Kan jurubina. The concept of triangle congruent is used to build the bridge support so that the bridge can be supported in balanced state. Okay. So, kenalah congruent. Habis kan? Sampai enlargement dah. Okay, so kita ada satu lagi self-practice formasi. In the diagram on the right, the lines AB and BE are parallel. BE and AD are straight line. Okay, C is the midpoint of AD. Show that triangles ABC and DEC are congruent. So you have ABC, we have DEC. So tunjukkanlah dia congruent ke tak. So you need to use the properties. Apa properties tadi? Kita ada obviously kalau kat sini kita ada side yang sama. Okay, apa side yang sama? Saya nak panggil siapa ni? Siapa? Tadi dah sebut saya. Adam Farhin. Adam Farhin. Okey, apa yang sama? Yang confirm sama. Tengok yang ada parallel line tu. Ni cakap apa-apa juga, apa-apa yang sama. Boleh. Sebab dia kata, dia just suruh kita show diagram ABC, maksudnya diagram pertama dengan kedua ni congruent kan. So kita kena buktikan based on 6 properties tadi lah. Side, angle side ke whatever. Okay, Adam, you think? Angle BAC sama dengan angle EDC. AC sama dengan angle? EDC. EDC. So BAC, saya ambil pen. Lepas tu EDC. Sama tak? Sama je kan? Sama sebab dia parallel, dia punya tentang kat sini sama. Ni sudut opposite angle kan? Tangan. Apa selang-seli? Dia panggil selang-seli apa? Selang-seli. Ambil bahasa Inggeris apa selang-seli? Form 1 ada ni sudut selang-seli, saya dah tak ingat. Yeah. Selang-seli. Kan? Okay, apa lagi Adam? Okay, first you ada angle, okay tak? Length AB dengan DE. Side AB dengan DE. Equals to DE. So you buat AS. Angle ABC dengan CED. Angle
B, ABC. ADC. ABC dengan CED. Oh, ABC. Saya tak dengar. ABC sama dengan CED. Tak CD. CD. Windows CD. Okay. So, bolehlah ASA. ASA. So, dia masuk dalam properties ASA. So, you check. Betul tak ASA? Cara dia tulis tu kan? ASA. ASA ada. So, betul. So, dia guna properties ASA. Angle side angle. So, boleh. Okay, bagus. Ada? Okay. Continue on B. The diagram below shows two congruent quadrilateral. Okay, quadrilateral. Given that the length of the diagonal WU, mana WU? Is 13 cm. Oh, diagonal. So, apa maksud diagonal? Diagonal adalah diagonal. This one, diagonally. Perpenjuru. Bahasa Melayu dia perpenjuru. So, W to U, so padam sikit lah ni, 13 cm, 13 cm. Sampai sini saja, W to U. Okay, calculate the length in cm of PQ. Alright. Macam tu pula. Okay. So, kita kena tengok lah, this one WU diagonal. Okay. Kalau lah dia kata dia congruent, so this picture, where is the diagonal? 13 cm of the first picture, PQRS. Tu benda dia. So, I want to call siapa 15 others ni? Macam nak tengok 15 others. Tak tengok tak tahu. Sementara tu kamu try dulu. Saya nak cari siapakah dan seterusnya. Syahid, dia tengok gambar dia tu. Oi. Alternate angle. Okay, ada. Syahid, pemimpin pujaan ke Syahid? Je. Kamu sebut pasal saya nampak ni. Apa nama ni dia punya presiden ni? Jong-un Apa benda nama dia? Kim Jong Un. Jong-un kan? You baca berita baru ni. Baca. Apa berita terbaru pasal yang dia cakap pasal Palestin. Apa benda? Cakap apa? Tak ingat ayat dia. Oh, Tapi, saya baca kat Google. Seram juga tu. Jong-un ni, Presiden North Korea. Saya baca dekat Google lah sebab saya memang ambil notification Google macam setiap hari ada news kan. So saya baca news dia. Dia baru je dia tak nak sebarkan sebab sekarang anak muda dekat North Korea ramai dah colourkan rambut macam tu lah. Lepas tu dia ada macam pakai ala-ala orang North Korean sebab dia terpengaruh dengan K-pop. Situ pasal K-pop kan. Jadi dia ada buat satu macam dia kata benda ni akan tak bagus lah untuk sistem ideologi pemerintahan negara North Korea Utara ni. Jadi dia buat siapa yang macam buat perangai macam tu, yang ada rambut-rambut dan apa semua, dia masuk dalam kem buruh selama 15 tahun. Kem buruh. Lepas tu siapa yang menyebarkan membawa lagu North Korea ni kan, Korea Selatan ke North Korea secara haram, dia akan ditembak. Saya macam wow. So, lepas tu rasa macam insaf pula. Aduh, insaf dengan apa, kan Korea ni komunis, apa-apa dia tembak kan. So, kalau kita anak muda ramai juga yang terpengaruh kan. Tapi itulah, ada banyak saya tengok daripada dua sudut lah. Satu sudut, North Korea ni dia komunis kan. So, dia mempertahankan ideologis tu. Di kata lain, anak muda tak boleh nak bersuara lah dengan apa yang diorang suka lah. Satu lain, dia macam berjaya menerapkan ideologi tu. Ideologi komunis tu. Sampai apa-apa je tembak kan. Dahsyat lah orang Korea Utara. So Syahid, tak tahulah apa pandangan you kan. You bolehlah cerita pandangan you kejap lagi ya. Okay, next saya nak panggil tadi dah Adam. Saya je nak tengok ni ya. Okay, kat sini. Tak nampak nama dia. Okay, wujud tak? Afiq Fahmi. Kat list ni ikut nama huruf pula. Klik saya. Okay, Afiq Fahmi.
Ada tak? Ada teacher. Ada. Ada. Okay, diagonal line kat mana untuk the first picture? PR. PR. Okay, bagus. Ada tegak So PR. So this one 13. Okay, calculate the length in centimeter of PQ. Okay, apa lagi yang dia membantu kamu? Ni apa ni? Sudut ni tak nampak saya. 105 ke ni? 105. Okay, so this one 105. Kat mana? Afiq Fahmi. 105 dekat mana? Kalau dalam kes ni dia dekat so jadi macam tu. Betul ke Afiq Fahmi? Entahlah teacher. Betul. Macam SQ je. Macam salah je. Afiq Fahmi. Sekejap, dah you kat Macam sini. SQ je. Afiq kata PR. PR kat sini. Tapi gambar tu macam sama je dua-dua. Macam mana tu Afiq Fahmi? SQ je tu teacher. Betul ke dia kena Afiq Fahmi ni? Tak betul. Betul? Tak betul. Tak betul. So sebenarnya kat mana you punya diagonal line? Ini. SQ. SQ kan? So kat sini 105. Okay, kat sini 68, 90. Apa yang dia nak cari sebenarnya? Dia nak cm of PQ. Okay, kalau sini berapa sudut dia? Kalau sini senang je. So sini 13, sini 5, 90 degree. Kamu rasa? Fik. Ni 90. Ni 5. This one 13. Okay. What rule can you use for this picture? Nak cari PQ. Apa nama ni? Topik form 1. Betul. Apa nama dia? Theorem Pythagoras. Theorem Pythagoras. So, square root of 13 square minus 5 square. Definitely you will get 12. Betul tak 12? So this one 12 centimeter. Okay. Okay, next. Angle of SRQ. SRQ. Okay, so that means 97. 360 kan? 360 degree minus everything lah. Minus 90, minus 105, minus 68. How many? Berapa Afiq Fahmi? Berapa jawapannya? 97. 7 degree. Okay. So it's easy Okay, look at the third one. Sambil buat, belajar sambil buat kan? Senang. Okay. Alamak, hilang pula. Kamu buat dulu. Dan kali saya kena copy paste lah dalam tu. OneNote. Laju sangat Microsoft Edge ni. Okay, last. Muizuddin divided his rectangular piece of land into congruent shape. Wow, cantik ni. Section as shown in the diagram on the right. Calculate the perimeter of each section of the land. Perimeter of each section on the land. Oh, maksudnya each section. Jadi ni yang pertama. This one yang kedua lah. So dia nak perimeter yang dia dah bahagikan kan? Betul tak? Dia nak each section. Yeah. So kamu kena kira ni berapa. Okay, so macam mana ni nak buat ni? 20, 50. Ni saya nak panggil orang lah. 70. Yang ni kita panggil. Okay, siapa yang kita nak panggil? Ahmad Syahid. Okay. Ya, saya kira. Kira.
Berapa? Dia PDPR ni, cari kalkulator, anak main-main kalkulator. Mana-mana tak hilang ni. Berapa Syahid? 276. 276? Okay, actually you boleh buat macam ni ataupun buat satu-satu lah. P equals to berapa tu? 20 plus 50 plus 18 plus 70 plus 68. Sama tak jawapannya? Sama. Sama kan? 226 ke 276? 276. Apa yang saya tertinggal? 20 tambah 50 tambah 18 tambah 70. Ada saya tertinggal ke? Macam kira. Sama kan maksudnya? 60 teacher. Tertinggal. 60? Dekat Mana saya tinggal? sebelah 20 dengan 50 tu teacher. This part kat sini. Okay, kat sini berapa? Tambah apa yang tertinggal tu? 50. 60. 60. 60. Maksudnya sini 60. Ya ke? 18 teacher. Sini berapa ni? Sini kan 68. 68, 18. So sini maksudnya 68 minus 18, betul tak? Yang tepi tu 18 ke 6? Oh, 18 Okay. 18 ni. So sini 50, betul tak? 68 minus 18 kan? So sini 50 tambah 50. So 276 ataupun you can straight away buat 2 times 68 plus 2 times 70. Ni faham tak kenapa saya dapat macam ni? Siapa? Nanti cuba tengok. Kenapa saya buat macam ni? Sebenarnya boleh. Okay, sebabnya ini kalau saya bawa keluar pun saya dapat segi 4 sebenarnya. Benda sama. Okay, the area, each section of the land. How to find the area in each section of the land? Kalau perhatikan dekat sini, each section of the land. So, I will divide the area by 2. The whole area, I divide by 2. Then, I will get each section of the land. Okay? So, kat sini kita ada masalah. Dia punya masalah. This one 20. So, kat sini pun 20 lah sebenarnya. So, you hanya buat area equals to 68 multiplied by 70 plus 20, 90 lah. And then overall you divide by 2. Macam tu saja. Okay. So you akan dapat lah apa jawapan dia tu. 68 multiplied by 90 divided by 2. You akan dapat apa jawapan dia. Teacher, bukannya patut yang part 68 tu bukan patut 36 ke? Sebab kalau yang dekat hujung section tu kan 18. Lepas tu kita tahu both sections is congruent. So maksudnya kalau situ 18, yang antara 20 dengan 50 tu patutnya 18 juga. So 18 tambah 18 dapat 36. Sekejap apa dengan saya ni? Betul-betul. Saya nampak macam ni. Nampak 50 ni belah tak ada soal ni. Yang asal-asal lah yang mula kan. Sebenarnya tak boleh macam tu kan. Bukan begitu. So this one bukan dalam 8. Syahid. Saya follow je tu apa? Dia ni kan ikut je. Kau ni. Dah lah. Muka profil Presiden North Korea.
Okay, tengok balik Syahid kau kira balik. Okay, tengok balik So, this one 20, 50, so bawah 70 betul lah. This one, okay, tadi macam mana tadi? Kongruen kan? Bila kongruen, 90, 18. Oh, betul lah. Dua. Haris tadi Haris lah yang cakap tu. Ya teacher. Okay, sini dia kan dia kata kongruen. So, sini 18. Okay, dia kongruen dengan sini lah. Sebab dia kongruen kan. So, 18 tambah 50 tambah 18. Berapa sini Haris? Syahid? 36 campur 50. 86. Betul tak? Dia Kan tak perlu campur 50 ke teacher? 36 je. Ya. Sebab dia Apa hal aku campur 50 lagi? Tengoklah dia tak betul lah. 36. 18 tambah 18. Sini 36. Okay, so tukar sini 36. Okay, so kat sini 20, 50, 18, 78 campur 18 kan? Betul kan? Okay, so apa jumlah sebenarnya? Cik, bukan tambah 68. Ni tak ada 68 di sini. Okay, so berapa jumlahnya? Tambah 36. 212. 12. So ni you check, tak dapat 12. Tambah 36 je. Satu lagi tinggal. Tambah 36, tambah 36. So 212. Ya. Okay, baru betul. Okay, so dekat area kamu tukarkan. Yang 68 ni kita tukar jadi berapa? Tukarlah jadi 36. Kan? So 36 multiplied by 90 divided by 2. Divided by 2. Berapa jawapan dia? 1620 So 1620 meter square. Betul lah jawapan dia. Okay. Okay, boleh Alright, so what I want you to do after this, kita akan tengok pada hari Jumaat. Tengok modul ni lah. Lepas tu saya bagi kamu kuis lah. Tapi saya rasa senang juga soalannya. Tak apa, kita bagi kuis juga So you can do our module page 95 until page 98. Okay, tengok jawab belakang-belakang ni ada tak dia punya enrichment exercise yang berkaitan dengan ni je. Tak ada lah tengoklah mana-mana enrichment exercise yang you boleh buat, you buat Saya tengok macam objektif tu boleh kot. Soalan objektif banyak pasal congruent. Okay, so you can do page 95 until 98. Lepas tu you can do number page 121. 95, 98 sampai 98, lepas tu 1 to 1. Okay, so we will discuss that on Friday. So ada berapa soalan situ? Number 1. Saya nak you all ni lah. Tengok macam senang je. Number 1, 2, 3. Soalan tak banyak. JABC 1, 2, 3. Okay, tak banyak sangat lah. Kita bagi soalan objektif. So kita bincang. Lepas tu saya akan bagi sikit quiz. Kalau you all, in case you all tak nak bincang, maksudnya okay je soalan tu, kita tak bincang, saya akan masuk quiz dan kita terus move on to enlargement, pembesaran. Okay, boleh? boleh teacher. Okay. So, ada 26 orang. Okay, saya nak buat satu lagi pool.
Tapi dekat Telegram lah. Dekat Meet ada ke? Macam tak ada je teacher. Tak ada kan? Okay, saya dah buat poll kat Telegram. So you all boleh read today's session. Saya rasa sekadar tu sajalah. So ada 26 orang. So Afiq Fahmi, detect ke lagi 2 orang yang tak ada Telegram ataupun tak ada dalam kelas kita. Boleh tengok. Siapa Saya screenshot ni. Siapa ni budak-budak yang ada ni, saya screenshot saja. Nanti you all tengok siapa yang absent tu. Ataupun mungkin dia ada tadi tiba-tiba dia keluar, saya tak pasti. Saya ambil sikit nama-nama ni. Afiq nanti kena pastikan siapa yang tak ada tu. Okay, so saya rasa tu saja. So kita tutup kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kifarah. Bismillah. Okay, thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Okay, thank you. Thank you, teacher. Thank you, Ahda.